Kita di ayat kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Huwallazi, dan dialah khalaqa, telah menciptakan lakum, untuk kamu, ma, apa yang ada di bumi, fil ard jami'an, semuanya. Summa stawa, kemudian dia beristiwa di langit. Fasawwahunna, kemudian dia menciptakan 7 langit, sab'a samawat, dan dia mengetahui tentang setiap sesuatu. Bikulli syai'in alim. Dari segi i'rab, huwa mestilah mubtada' kan? So alladhi sampai akhir khabar. Ini mubtada'. Ini khabar. Khabar pula panjang. Si mausul, silah. Sini silah dia kan, khalaqalakum ma fil ardi jami', kan? So silah dia tu jumlah ismiyah kan? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Terdiri daripada fi'il, dalamnya ada huwa, ja, majrur, ma, kemungkinan makna dia maf'ulun bih, sebab yang diciptakan ma kan. So maf'ul bih, fil ardi, ja majrur, jami'an, dia kata hal kepada ma yang macam mana tu? Ma yang keseluruhan, dia kata. Keadaan ma semua, bukan satu je. Mana benda yang diciptakan tu semua. Itu ringkasan dia lah. Kemudian cuma nanti dia khilaf sini lah. Hal, ada kata hal, ada kata jami'an yang maf'ulun bih, kan? Ada 5 i'rab sini bagi jami'an. 5 i'rab. Ada kata badan kan? Ada kata maf'ul mutlak dan sebagainya. Oh bukan, yang sini 5 ni, silap saya. Yang summa, kemudian ni huruf ataf kan? Istawa fi'il, dalam dia ada fa'il. Ila sama, ja majrur, milik istiwa. Fa huruf ataf juga. Sawa Sawa, ada yang mengatakan makna dia menciptakan, ya, khalaqa. Ada yang kata telah menjadikan, ja'ala ataupun sayyara. Fasayyarahunna, faja'alahunna, dia telah menjadikan hunna, yakni langit, sab'a samawat. Sab'a samawat ada 5 i'rab. Wa huwa bikulli syai'in, wa huwa mubtada' kan? Khabarnya alim. Wa huwa alimun, dia maha mengetahui. Mestilah mengetahui sesuatu kan? Ni ja majrur. Semua ja majrur ni kepunyaan alim. Habis, sekolah boleh balik dah. Tutup. Huwa, yang ni dhamir secara detailnya dia tu sendiri
Dalam banyak-banyak isim ni banyak kategori, salah satunya ialah dhamir. So dianya ialah isim yang ni dhamir, isim dhamir. Dan dhamir ada dua, satu dhamir ada dua, dhamir muttasil dan dhamir munfasil. Oleh kerana dia terasing, kita panggil munfasil. Munfasilun. Dia tak boleh bersambung dengan huruf lain, dengan kalimah lain. Lagi dari segi i'rab, dia termasuk isim mabni. Kita ada dua jenis isim. Dari segi i'rab, satu mu'rab, satu mabni. Yang boleh berubah baris kita panggil mu'rab. Yang barisnya tetap kita panggil mabni. Kalau mabni, i'rab dia secara mahalli, kena ada perkataan mahal. Kali ini teruslah nasbun, jarrun, kan? Apa lagi? Raf'un ataupun majrurun, kan? Mansubun, marfu'un. Kalau yang ni kena masuk mahal. Fi mahalli raf'in, jarrin, lagi nasbin. Fi mahalli untuk mabni. So fi mahalli oleh kerana dia ni mubtada' tadi kita katakan mubtada' termasuk apa? Termasuk rafa' kan? So i'rab kita ada apa? Rafa', nasab dan jar. So masuk grup rafa' ni ialah mubtada'. Sebab tu kita kata dia ni fi mahalli rafa'. Duduk di tempat rafa' sini. Dan rafa' pula kerana dia mubtada'. Oleh kerana dia mahalli, fi mahalli raf'i, rafa' mubtada'i. Alladhi isim mausul. Kali ini dhamir, ini isim mausul. Isim mausul pun termasuk mabni kan? Sini termasuk mabni lagi. Isim mabni tadi dhamir, satu dhamir masuk tadi. Satu lagi sana ni isim mausul. Mabni. Nanti i'rab dia secara mahalli juga. So dia ismun mausulun ataupun ismu mausuli. Di tempat rafa' juga fi mahalli kerana dia mabni. Sini dia tak sebut mabni. Kalau kita nak sambungkan alladhi ismu mausulun mabniyun ala apa? Sukun. Fi mahalli raf'i rafa' kerana dia jadi khabar tadi kan? Khabar. Fi raf'i khabarin. So sini mu'rab tadi i'rab tadi pada rafa'. Rafa' setiap mubtada itu rafa', setiap khabar itu rafa'. Rafa' ada tanda dia. Sini tanda apa? Tak ada tanda lah sebab apa? Dia mabni. Si mahalli dia. Khalaqa cek tengok ni fi'il fi'il madhi, fi'il sulasi mujarrad. Kan? So dia fi'il madhi, fi'ilun madhin, dan termasuk isim mabni juga. Ini isim, ada fi'il untuk mabni kan? So mabni ada isim, ada fi'il. So fi'il ni fi'il madhi. Kalau huruf, semua huruf lah. Semua huruf mabni. Semua huruf mabni, semua fi'il madhi mabni. Fi'il mudhari' kebanyakannya mu'rab, ada certain saja mabni. Fi'lun madhin mabniyun. Mabni oleh kerana dia berakhir dengan fathah, so mabni dengan fathah alal fathi, bagi atas, belakang dia tu qaf. Setiap fi'il ada fa'il. So fa'il di sini tersembunyi dalam tu kan? So dhamir, fa'iluhu dhamirun. Tersembunyi kita panggil mustatir. Mustatirun. Lawan dia dhamir baris, barizun.
So kalau nak ditakdirkan ada, huwa. Takdiruhu huwa. Lakum jar majrur. Jarun majrurun, ini jar, ini majrur. Jar majrur ataupun zaraf mesti ada muta'alliq. So sini dia kepunyaan, dari segi makna pun dia kepunyaan khalaqalakum. So sebab tu kita kata bermuta'alliq, muta'alliqani dengan mu'allaq dia. Muta'allaq dia ialah khalaqa, bi khalaqa. So ini muta'allaq, ini muta'alliq. Lakum muta'alliq, bermuta'alliq dengan muta'allaq. Khalaqalakum, menciptakan untuk kamu ma. So ma dari segi mafhum pun maf'ulun bih, benda yang diciptakan, cuma dia umum. So ismun mausulun, dia juga ma isim mausul, dan dia berakhir dengan alif tak ada baris, so sukun. Sebab itulah dia mabni dengan sukun ni. Tapi oleh kerana dia maf'ulun bih, yang dia objek, maka dia di tempat nasab, dan dia isim mabni kan. So mahalli nasbi maf'ulin bihi. Fil ard, khalaqalakum ma fil ard, alladhi fil ard, jarun majrurun. So ma alladhi fil ardi, so jar majrur ni, alladhi sempit sangat. Alladhi fil ardi, tak berapa nampak So alladhi kainun fil ardi. Sini mahzuf dia. Allazi mustaqirrun fil ardi. Yang berada. Sebab tu Melayu kita pun terjemah berada. Mana existent lah. Benda yang ada mengait dengan wujud, kewujudan. Yang wujudnya di bumi. Sebab tu kena ada muta'alliq ni. Alladhi mustaqirrun fil ardi. Alladhi istaqarra fil ardi. So, ni jar majrur kan? Muta'alliq dengan ni. Kainun mustaqirun dan sebagainya. Ini panggil mahzuf dia. Sini muta'alliqani bi mahzufin. (16) bi mahzufin okey, sini ada alladhi tadi. Sebab alladhi mesti ada silah kan? Alladhi mesti ada silah. Silah ni biasanya ayat. So sini dia silah la mahala laha minal la mahala laha minal i'rab. So kainu ni syibih jumlah lah kan? Dah masuk sini. Kainu mustaqirrun. Kita nak buat fi'il pun boleh. Alladhi istaqarra fil ard, yang berada di bumi. So jumlah ni fil ard ni ialah silah. Hakikatnya sekali dengan mahzuf dia lah. So ini adalah mahal fi la mahalla la minal i'rab. Apa maksud la mahalla la minal i'rab? Kita tak nak letak dia sini. Tak nak letak kumpulan ni, tak nak kata dia rafa', nasab, jar.
Tak nak letak kumpulan, tak nak kata mubtada, khabar ni, tak nak kata majrur ke, tak boleh nak kata apa tu? Mudhaf ilaih ke, tak boleh nak kata dia maf'ulun bih, maf'ul lahu, maf'ul li ajlihi, tak boleh nak kata tu. Maksudnya tak ada i'rab, tak boleh i'rab. Berkali dah sebut tu la mahalla laha, la mahalla lahu. Guna lahu lah sebab ni fil ardi ni muta'alliq ni ataupun mahzuf ni. Mahzuf dan la lahu min al-i'rab kerana dia jadi silah, li'annahu silatul mausul. Silah mesti ayat, sedangkan untuk i'rab perlukan kepada kalimah. Mufrad, bukan ayat. Jami'an walladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Faham dah makna dia, tapi dari segi grammar tu apa kedudukan sini, kenapa bagi atas tu? So dia kata halun. Hal daripada maf'ulun bih alladhi huwa ma. So ni ma kan, so dia kata hal kepada maf'ul ma ni. Mana jami'ah ni nak cerita tentang situasi ma. Ma ni macam mana? Ma yang secara keseluruhan. Semua, tak tinggal seorang pun. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jami'ah. So maf'ulun bihi, yang mana dia adalah alladhi huwa, maf'ulun bihi itu ialah ma itu sendiri. Tapi ada juga orang yang i'rab dia sebagai taukid saja. Dia sebagai taukid. Taukid termasuk dalam na'at lah kan? Dalam na'at. Bukan na'at, dalam apa? Na'at manu? Tabi'. Dalam tabi'. So tabi' itu. So dalam tabi' ingat tak tabi'? Tawabi'? Tabi'. Tabi' ni dia ikut orang je lah. Baris tu ikut orang je. Antaranya ialah badal. Sifat mausuf kita panggil na'at kan? Na'at. Taukid. Lagi? Ataf bayan ataf tu kan? Ataf bayan. Tu dah ada ni? 4. Ini ikut baris dia. Ikut baris orang je. So dia ni just follow aja. Maksudnya kalau dia tak ada pun tak apa. Dia tak ada pun tak apa. Dia just follow. Maknanya kalau badal ada lawan dia mubdal minhu, dia ganti kepada mubdal minhu. Na'at dia ganti kepada man'ut, ataupun kita panggil sifat dan mausuf. Mausuf dia. Kalau taukid muakkad lahu, yang ditakkidkan. Muakkad. Yang ni muakkid, yang ni muakkad. Muakkad. Atas ni batah bayar maktuf lah. So yang ni semua ikut baris. Kalau sekiranya mubdal minhu bagi atas, dia bagi atas. Kalau mubdal minhu bagi bawah, dia bagi bawah. Maknanya kalau dia ni jar, sini jar, sini nasab, sini nasab. Automatik. So sini oleh kerana dia kata taukid, artinya sini kan bukan ma tadi tempat maf'ulun bih. So maf'ulun bih hukum dia nasab kan. Dia duduk di tempat nasab. Tengok sini rafa' kita ni kan. I'rab nasab. Nasab maksudnya maf'ulun bih sini kan. So taukid dia kata khilafan. Nak memperkuatkan lagi. Dia tahu dah Allah yang menciptakan semua yang ada
apa yang ada di bumi. Apa ni umum ya kan. Jadi bila sebut jami'an tu dia memperkuatkan lagi. Sebab tu dia kata taukid. So khilafan bertentangan dengan mereka yang mengi'rab dia di kalangan mufassir i'rab dia sebagai taukid kepada ma. Khilafan liman a'raba, orang yang mengi'rabkannya di kalangan minal mufassiri sebagai taukidan kepada ma. Baik, sekarang kadang-kadang kita jumpa perkataan ta'kidan. Ta'kid dengan hamzah. Kalau ta'kid jadi pecahan dia muakkad. Kadang-kadang kita jumpa perkataan ta'kidun dengan hamzah. Yang tadi dengan taukidun. Yang mana satu betul ni? So nanti isim fa'il yang digunakan muakkidun, yang mentakkidkan. Isim maf'ul muakkadun. Kalau guna ni ini salah lah. Muakkadun. Sini muakkadun. Muakkidun. Muakkadun. Ini muakkadun. Muakkidun. So yang ni mana guna hamzah ya? Yang ni guna waw. Mana betul? Mana betul? Kadang kita jumpa dua ni. So yang paling fasihnya yang ni, afsah. Tapi yang ni digunakan juga. Fasihnya yang ni. Nak detail dia tengok dalam Al-Qamus. Fairuzabadi. Dia bezakan antara waw dengan hamzah. Taukid. Jadi syekh kita ni dia guna waw lah. Guna yang fasih. Pasal dia orang Syria. Dan dia orang Syria ada dia orang ngaji orang Syria bodoh aku ada juga kan. Dia orang ngaji. Guna taukid. Wow lah. So, taukid mana dia takwiyah memperkuatkan. Kedua-duanya makna memperkuatkan juga, cuma nak guna dari segi penggunaan je. Kalau biasanya dia guna, kalau untuk akad ni dia guna hamzah. Waw tu bebas lagi lah. Untuk sumpah apa semua kena waw. Sumpah waw.
Bahasa Arab dia guna iza, kalau kamu akad sesuatu, iza aqadta, maka hendaklah kamu perkuatkan akad kamu tu kan. So fa'akid, dia guna hamzah. Fa'akid. Kalau sumpah, iza halafta, kalau kamu bersumpah, fawakid. Okey, taukid hari tu kita dah belajar taukid, ada taukid lafzi, ada taukid maknawi kan? Taukid ada maknawi, ada lafzi. Lafzi ni kita ulang-ulang perkataan tu je lah. Nak kuat-kuat tu. Macam saffan saffa, dakkan dakka, kan? Ulang sama. Dakkan dakka, saffan saffa, ulang sama. Dalam kasus Nabi ada. Kalau maknawi ni guna bantuan-bantuan kalimah yang tertentu je lah. Guna perkataan nafsun, nafsuhu, nafsuhu. Biasanya dia gambur dengan domain lah kan. Nafsuhu, nafsuka, nafsun, lagi ain, ainuka, lagi jami'. Apa tu kan? Lain tu jauh tu. Langit dengan bumi lah. Kalau kisah Nabi ni, kalau kita baca kisah akan jumpa benda-benda ni banyak. Siapa baca kisah Nabi pandai dah i'rab. Baca seorang dulu, jangan tengok video lagi. Baca kan. Rasa nak tahu je ni bagi apa siapa ni, barulah tengok. Kalau tidak bila nak habis. Walau kana zalika laqila. So Syekh kita kritik. Dia kata tak kena tu. Kalau kata takkid tak kena, taukid. Sebab taukid ni biasanya pakai apa? Pakai dhamir. Sini kan taukid maknawi dah ni sebab dia guna jami' apa semua kan? Taukid maknawi, dan taukid maknawi kena pakai dhamir. Dhamir kita panggil aid tu. Dhamir aid. Dhamir yang kembali kepada yang kita muakkad. Sebab tu dia kritik, dia kata walau kana zalika, kalaulah begitu, kalau dia kata taukid, walau kana zalika, kalaulah demikian, lakila, nescaya dikatakan jami'ahu. Kena ada dhamir tu, tapi kata jami'an. So this is not taukid. Hal. So lakila, nescaya dikatakan dalam ayat tu jami'ahu. Jami'ahu. समझे कुछ? Jami' ni dhamir aid ni hu. Refer kepada ma. Artinya mufassir pun bila habis ingatannya, berasa bergegar kepala.
Summa, saya nak kata apa tadi? Itu tidak semestinya apa yang ditulis oleh mufassir itu semuanya betul. Semuanya betul maknanya orang timur secara sepakat. Kadang masih boleh dikritik lagi. Boleh i'tiraz lagi. Summa istawa. Summa istawa. Summa huruf ataf. Summa huruf atfin. Harfu atfin. Untuk tertib, untuk turutan, li tartibi, kemudian ada unsur-unsur tarakhi lewat, tidak spontan macam fa tu spontan sikit, datang cepat. So nanti summa ni dia huruf ataf, lagi ciri-ciri dia tertib, lagi ciri-ciri dia sempit sangat. Summa huruf ataf. Satu lagi dia digunakan untuk tertib, untuk susut ikut urutan. Tertib. Dan dia digunakan untuk tarakhi tadi. Tamahul pun boleh orang sebut. Tamahul. Lewat. Ada muhlah. Ada period. Ada muhlah. Dan dia lewat. Tarakhi. Ini boleh diletak sekali, tarakhi tamahul. Dan dia mabni. Mabni. Dan dia dari segi i'rab, ada i'rab tak ada i'rab? Ada i'rab kata ada i'rab summa? Tak ada. Sulla mahalla laha minal i'rab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ciri dia. Boleh letak sekali. Kalau sini ada muhlah. Yang tarakhi ni lewat. Ada tangguh. Ini ada tempoh. Waw pun tertib juga. Waw bukan ditertib. Waw untuk jamak. Fa tertib. Thumma istawa, kemudian dia yakni Allah beristiwa. Istiwa daripada nombor berapa ni? Bab istaf'ala yastafilu. Ataupun ifta'ala yafta'ilu. Ifta'ala. Ini maksur, maksur. Alif maksurah. Betul tak? Jumpa tak? Nombor 8. Sawa. 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 Nombor 8. Ni lah.
To sit down, naik atas ataupun duduk sama level, istawa. Saya rendah. Istiwa, masdar dia istiwa. Straight. Dia ni fi'il madi, fi'lun madin sulasi mazid. Fi'lun madin sulasiyun mazidun. Ma'tufun. Sebab ada ma'tuf ni kan ada summa ni huruf ataf kan. So ma'tuf artinya dia mengekori khalaqa. Di tempat khalaqa. Yang sini khalaqa artinya kalau di tempat khalaqa huwallazi khalaqa, huwallazi istawa. Huwallazi istawa. Ila sama. Dia naik ke langit. Naik juga ada sawa juga bermakna naik kan. So naik ke langit. Ila sawa. So jar majrur. Jarun majrurun. Milik siapa ni? Istawa. Ila sawa. Milik istawa. Bistawa. Bistawa. Fa. Fa'ul hatah. Fa. Al-fa'u harfu atfin. Sawwa. Sawwa. Fi'il madi. Nombor apa? Fa'ala yuf'ilu. Nombor 2. So fi'lun madin ala wazni fa'ala. Mabni sebab okey, asalnya sawwaya kan? Asalnya sawwaya lah. Kan? Kan saya dah bagi nota tu sebelum ni. Huruf ya, kalau sekiranya ada baris ya ataupun waw, kalau dia berbaris sebelum dia baris atas, dia kena tukar kepada alif. So sawa kan, ataupun ditulis alif maksurah ini sawa kan. Cara menulisnya untuk mazid ni guna ya. Ya tak bertitik ni kita panggil ya apa? Muhmalah. So madin mabniyun ala al-fathi. Sebenarnya dia fathah ni akhir dia ni kan, tapi takdir je lah sebab ada alif. Takdir je sebab alif mesti tak ada baris kan. So ala al-fathi muqaddar saja. Muqaddari alal alif. Ditakdirkan fathah itu ada di atas alif. Alifi. Tapi ada kan alif ni tak ada baris. Takdir je ada baris. Wow. Fa'il dia dhamir mustatir. Fa'il pelaku kepada sawwa dhamirun mustatirun. Takdir dia huwa. Takdiruhu huwa. So ha yang ada di sini, hunna ni, ha ni. So ha itulah dhamir muttasil. Dialah sebenarnya hakikatnya maf'ulun bih. Wal ha'u dhamirun muttasil. Ni tanda jamak lah ya. Nu. Tanda jamak ya. Macam kum, kaf ni domainnya, mi ni tanda jamak. Wal ha'u dhamir muttasilun, dia bersambung dengan sawwa. Jenis dhamir muttasil lawan dia jamak dhamir munfasil.
Okay, sekarang ni sawwa maknanya menciptakan, dan dia menciptakannya, ini menciptakan langit-langit tadi kan. So langit-langit mestilah maf'ul bih, objek. Sebab setiap maf'ul bih hukum dia nasab. So oleh kerana dia dhamir fi mahalli nasab. So fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Sab'a samawat. Tengok. Kemudian dia menciptakannya 7 langit. Kemudian dia menjadikan langit 7 lapis. Kemudian dia menjadikan langit 7 lapis. Dan sawwa sini tengok dua makna. Kemudian dia menciptakannya. Sepatutnya habis itulah. Kemudian dia menjadikannya. Mesti ada maf'ul lagi. Saya menjadikannya sebagai engineer. 2 maf'ul dulu kan. Saya menjadikan Zaid doktor. 2 ada maf'ul. Kalau pakai ja'ala sayyara. Kalau kata menciptakan satu, Allah menciptakan Adam. Dah finish dah ayat tu, tak perlu ada maf'ul bih lain lagi. Satu cukup. So fasawwahunna, kalau kita guna dia sebagai khalaqa, so sab'a tak boleh jadi maf'ul bih. Kena guna bentuk lain. Mungkin dia boleh menjadi hal, mungkin menjadi badal. Hunna tu juga ada 7 lapis. Same thing kan? Kalau hal kena takwil pula. Hal keadaannya 7 lapis. Takwil. So ada 5 i'rab. Satu ke apa tadi? Kemudian dia menciptakannya 7 langit, ada 7 lapis langit. So i'rab dia i'rab sab'ah ni, sab'ah samawat ni 7 5. Satu apa tadi? Badal, hal. Yang kedua maf'ul bihi kan. So dia jadi maf'ul sani lah, kepada fi'il yang perlukan kepada 2 maf'ul. Kalau maksud ja'ala, jadi ada 2 maf'ul sini. Maf'ul sani lah. So maf'ul sani. Kalau maf'ul satu saja, khalaqa. So maf'ul awal je. 1, 2, 3. Lagi badan. Lagi satu. Badal ada 2 ni. Satu badal kepada dia kata badal badal kepada hunna. Ini. Yalah pada kul, pada ba' lah apa tu. Betul lah. Satu lagi badal juga dia kata. Ini badal secara langsung dia kata. Ada lagi badal ni dia kata, ini badal ni sebenarnya dia yang ni sebenarnya kepunyaan yang ni. Yang ni sebenarnya kepunyaan ni kan? Tak, dia kata yang ni kepunyaan yang ni. Bukan yang ni. Yang ni. Yang ni kepunyaan yang ni. Kerana yang ni tafsir kepada yang ni. Yang ni anda tak faham. Sebab anda tak faham, dia berkata ini paling lemah sekali. Sebab tu kita tak faham. Pendapat tu paling lemah sekali lah. Badal kalau dia kata yang ni makna yang ni menunjukkan pada yang ni.
So yang muhakkik kata yang ni paling bagus, badal. Yang lain tu penuh dengan kelemahan. Nak tahu kelemahan, buka lah kitab-kitab tafsir yang detail tentang hal ni. Bahas-bahas dia why. Sebab kalau hal kena takwil banyak sangat. Sabah. Sebab sabah ni isim nombor je kan. Nombor tidak menggambarkan hal. Dia kena takwil isim mustaq pula. Kena dimustaqkan dia pula kan. So jauh dah pergi ya. Kalau maf'ul sani pula, dia kata khilaf zahir. Khilaf zahir maknanya memang Allah jadikan 7 lalu, bukan jadikan mula-mula jadikan dia kemudian jadikan dia ada pula 7 pula. Terus jadi kan. Maknanya Allah hunna ni juga sama-sama. Dak ni Zaid tu ada ke dulu. Kemudian buat jadi doktor pula. Ada? Kalau khalaqa pula kenapa? Sawa lah makna sawa. Apa nak tawil khalaqa pula? Kalau khalaqa tu lah fa khalaqahunna. So dia kata semua lemah-lemah, yang ni badan. Tapi syekh kita tak buat keputusan lah. Kerana kitab-kitab lain dia sebut lah. Yang dia komen-komen pula i'rab masing-masing. Terus sab'a sama halun. Sini dia pegang kepada hal. So hal kalau kita jadikan sawwa mana dia? Khalaqa. Idza kana sawwa bermakna khalaqa. Sebab bila kita sebut khalaqa dia tamat di situ je. Fa khalaqahunna tamat. Bila tamat maknanya kalau ada perkataan keterangan selepas tu mesti dia bukan maf'ul bih lagi. Dia keterangan saja. So bila keterangan boleh jadi sifat, boleh jadi tamyiz, boleh jadi apa tu? Hal, keterangan. So bimakna khalqi. Bimakna khalqi. Masdaran. Kalau fi'ilnya khalaqa. Semata-mata khalaqa. Al-mujarradi. Yang selalu tak berapa faham. Nak baca cepat-cepat tadi tak sempat fikir. Li'annahu dalla ala adadil al-mujarradi. Kerana sab'a samawat ini hanya menunjukkan kepada li'annahu dalla ala al-adadi al-mujarrad. Mana keterangan lah. Hanya keterangan tentang nombor aja. Bukan menjadikan nombor. Menjadikan nombor. Kalau menjadikan nombor tu dia kena dua maf'ul. Samalah dengan ayat misluhu qawli ta'ala wa misluhu qawluhu ta'ala fatamma miqat Nabi Musa kan. Maka telah sempurnalah masanya, tempohnya. Maka tamma sempurnalah miqat, tempohnya. Tempoh Tuhan yang berikan kepada Nabi Musa iaitu berapa hari?
arba'ina lailatan. So arba'ina lailatan dia kata hal kepada miqat. Mana fatamma miqatu rabbi hala qawnihi arba'ina lailatan. Sini nak kata maf'ul lebih tak boleh sebab bukan mana maf'ul bihnya kita cakap masalah hal ni. Arba'i tu hal. Hal ada sahibul hal. Fa'ilnya miqat. Mana ada maf'ul bih, kita kata hal ni. Bicara masalah hal. Sahibul halnya miqat. Kalau qada bila faqada dia telah menunaikan arba'ina sanatan. Kan? 40 hari. Maf'ul bih. Sini nak kata apa tak boleh lah. Melainkan halnya. Nombor mujarrad. Hanya semata-mata nombor, hanya menerangkan tentang sesuatu yang nak diterangkan. Sahih. So, fatamma miqatu rabbihi hala qawnihi hala qawni miqat arba'ina sanatan lailatan au ala badaliyah au ini sab'a samawatin ala badaliyah. So dia ganti kepada hunna, so fasawwa sab'a samawat, buah hunna ni fasawwa sab'a samawati, same. Hunna ni sama dengan sab'a samawat. Kita panggil badal. Boleh ganti-mengganti antara satu sama lain. Soalal badaliyah. Kepada dhamir hunna. Minad dhamir. Ini kuat sekali. Fasawwahu. Pada fasawwahunna. Pada fasawwahu. Yang ni kuat di sisi muhakkik lah kan. Di sini syekh kita dia tak komen lah mana kuat mana tak. Wa idza kanat sawwa, kalau sawwa ni kita ganti makna dia apa? Sayyara ataupun ja'ala, kanat maf'ulan saniyan. So sab'a samawat akan jadi maf'ul kedua. Jadi Abu Hayyan tak setuju dengan i'rab ni. So tak perlu dia kata kita buat mari keingkaran dia sini. Tak perlu kita buat justifikasi. Tak perlu kita buat justifikasi kepada apa yang dia bawa. Wala masura liinkarihi. Sikit lagi. Wa huwa bikulli syai'in alim. Waw kita waw huruf isti'nafiyah, artinya kita mula ayat al-wawu isti'nafiyatun, dan huwa sini mubtada, subjek, mubtadaun bikulli syai'in, ba huruf jar, al-jaru, kul mudhaf, syai' mudhaf ilaih kan. So mudhaf ilaih ialah majrur. Al-majruru, dan ni jar majrur ni milik alim, kepunyaan alim. So muta'alliqa ni bi alimi. Saya masa mula-mula ngaji dulu muta'alliq mengaji orang pondok kan. Dia kata ni muta'alliq. Saya kata gapo muta'alliq, tak faham ni muta'alliq. Ni muta'alliq. Tak. Orang nak ambil tahu. Alimun
khabar huwa wallahu alam bisawab. Berhenti dulu kan? Kau nak sambung kaifa ni? Sikit lagi. Boleh Boleh cepat balik sikit. Kaifa, tengok mana dia ambil kaifa ni? Ayat mula-mula ni. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Bagaimana mereka boleh kufur kepada Tuhan sedangkan mereka dulunya tiada, kemudian Allah hidupkan mereka. Kamu. Bagaimana kamu boleh kufur kepada Tuhan sedangkan kamu dulunya tidak ada, kemudian Allah hidupkan kamu. So kaifa di situ, i'rab kaifa. So kaifa ada dua. Kaifa tak muat ni. Nota kita kaifa ni, lepas tu tak payah dah mengaji kaifa mana-mana pun satu cukup. Kaifa syartiyah, syartiyatun. Cantik tak tulisan? Ada tak perasan dalam Facebook kawan Hana ada dia komen tulisanmu seperti aku kenal dulu. Mana tak berubah-ubah. Syartiyah. Syartiyah. So diguna untuk syarat lah. Macam kaifa taqra'u, bagaimana kamu baca, aku akan baca. Aqra'u. Kaifa taqra'u aqra'u, lagu mana mu baca, aku baca. So sini dia tak menjazamkan apa-apa kan. Misalnya in taqra' aqra', tu jazam. So kita panggil kaifa apa tu, syarat ghairi jazam. So dia biasanya fi mahalli nasbin lah. Fi mahalli saya taqra'u kaifa. Jadi maf'ulun bih. Yang kedua, ada dua jenis kan? Istifham, yang digunakan untuk soalan. Istifhamiyah. Kita buat ya ni kerana dia mu'annah lah sini. Kaifa istifhamiyah, kaifa syartiyah, islamiyah. So dia digunakan untuk soal ya, tapi i'rab dia 1, 2, 3, 4, 5. Boleh jadi dalam ayat according to the keadaan dia dalam ayat. So kadang-kadang dia boleh jadi hal. So kadang-kadang dia jadi khabar kepada mubtada. Kadang jadi khabar kepada kana dan akhawatuha kan. Mana kalau khabar ni rafa', kalau khabar ni nasab kan. Khabar kepada fi'il naqis. Kita panggil af'alun nawasikh.
Dia boleh jadi, kadang jadi maf'ul bihi. Untuk yang ada dua maf'ul. Untuk fi'il yang ada dua maf'ul. Macam ja'ala tadi, sayyara. Ya, sekali jadi maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Hal. Macam ayat Quran, kaifa takfuruna ni? Kaifa takfuruna billah? Takfuruna billah kaifa? Kamu kufur dengan Allah tu keadaan macam mana? Suhal. Kalau khabar kepada mubtada, contohnya kaifa haluka. Biasanya kalau kita nak tahu ni khabar kepada mubtada ni, kalau kita buang yang ni, dia boleh berdiri sendiri, tak boleh? Tak boleh. Haluka tak boleh kan? So haluka kaifa. So haluka kaifa. So jadi ni khabar lah. Dia letakkan di depan. Sebab dia soalan ni, dia sadaratul kalam kan. Untuk soalan dia sadarul kalam. Sadarul kalam. Kaifa haluka. Sebelah khabar ni. Fi'il atas ni. Khabar kepada fi'il nakis. Ni khabar juga. Ni ni tulisan paling cantik ni. Tulisan doktor, kalau dia salah baca yang dia, bahaya kepada nyawa je. Kalau yang ni bahaya kepada akidah. Salah faham. Dalam syair Farsi dia kata, ni mil hakim khatrajan. Ni milwi khatrajan. Doktor yang separuh dia kata bahaya kepada nyawa. Mulwi yang separuh. Mulwi mana mulana lah. So mulana yang fahaman dia separuh aja, tak cukup masak mengaji, tak habis. So bahaya kepada iman. Khatar iman, khatrajan. Ni mil hakim khatrajan. Ni mulwi khatar iman. Syair kan ada nun belakang sini. Belakang. Khatrajan. Khatar iman. Yang ni contohnya, kaifa kana waladuka. Kalau kita buang kana waladuka lengkap tak? Tak lengkap kan? So kaifa kana waladuka kaifa. Adalah anak kamu tu bagaimana? So dia khabar kepada kana. Yang ni contohnya, yang ni simple je kan contoh. Kaifa taj'aluhu? Taj'aluhu kaifa? Kamu menjadikannya bagaimana? Mafhum mutlak, yang masyhur contoh yang dia buatnya ni lah.
Surah Al-Fil. Surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana? Tidakkah kamu melihat bagaimana fa'ala rabbuka kepada tentera bergajah. So maksud dia alam tara ayya fi'lin fa'ala. Tidakkah kamu melihat mana-mana perbuatan, apa saja perbuatan yang dilakukan oleh alam tara ayya fi'lin. So ayya ni idafah kepada maf'ul mutlak lah ni maf'ul mutlak. So alam tara fa'ala rabbuka bi ashabil fili ayya fi'lin. Fa'ala fa'lan. So fa'ala ayya fi'lin. Fa'ala daraba darban. Fa'ala fa'lan. Daraba darban. Boleh juga kalau nak buat umum, daraba ayya darbin. Daraba ayya darbin. Memukul dengan mana-mana pukulan. Dengan apa saja pukulan. Nak mengumumkan, ya. Alam tara kaifa, tidakkah kamu melihat ayya fi'lin fa'ala, apa-apa saja perbuatan yang telah dilakukan oleh Tuhan kamu terhadap mana banyak apa yang Allah buat kepada tentera bergajah. Ni dia bunuh secara tu, ni lari bertebarang, ni lagu ni kan. Saya ni kita kena letak belakang lah. Letak belakang. Fa mampu mutlak pun asalnya duduk belakang. So barulah boleh faham yang ni. Ini kita baca aje lah ni. Kaifa ismun. Sebab dia sadaratul kalam. Ismun mabniyun. Ni dia mabni kan sebab dia istifham. Mabni kemudian dia mabni dengan baris atas belakang tu. Sebab mabni alal fathi, berakhir dengan fathah. Kebanyakannya diguna secara istifham jika dibandingkan dengan syartiyah. Wa aksaru ma tusta'malu, digunakan dia tusta'malu secara istifham. Istifhaman. Kemudian kedudukan i'rab dia yang tadi according to dia its place lah. So wa mahalluha, tempat dia di dalam i'rab, minal i'rabi imma sama ada khabarun. Ini dalam konteks ayat ni, khabar kepada ma. Khabar lima ba'daha. Khabar kepada apa yang selepas dia. Kan? Macam tadi semua selepas dia berlaku kan? Kaifa haluka, ni haluka. Kan? Khabar, dia ni khabar kepada kalimah selepas dia. Sepatutnya haluka kaifa. Dia menjadi khabar kepada kalimah ni. Kalimah yang jatuh selepas dia. So, khabarun lima bagi apa yang selepas dia. Ba'da. Ini kalimah selepas dia. Ini jika sekiranya dia terletak in waqa'at sebelum qabla kalimah yang perlu kepada dia.
Kalimah ni ma la yustaghna anha artinya perlu kepada dia. Perlu kepada dia. Ma la yustaghna anha. Yustaghna tak perlu. Tambah dengan ma, tambah dengan la. Yustaghna mana? Yustaghna anha tidak perlu kan? Tambah la perlu. Tidak perlu, perlulah. Yang ni tidak perlu. Yustaghna. Orang kaya macam mana? Orang kaya dia perlu pada orang tak? Orang kaya perlu kepada orang miskin. Perlulah untuk driver kan? Duit tak perlu kan? Tak perlu kepada duit. Payah orang cerdik-cerdik lah. So orang kaya tak perlu kepada orang miskin. Ni yustaghna anha mana tidak perlu. Tambahlah mana perlu. So tadi haluka tu perlu kepada kaifa kan? So dia haluka mubtada saja, tak perlu kena ada kaifa. So dia kata kalau dia jatuh kepada satu kalimah yang tak boleh berdiri diri sendiri, kena ada kaifa. Dia buat umum sini lah. Ma la yustaghna boleh aja nak buat apa-apa kalimah. Nahwu kaifa anta. So anta ni ialah ma la yustaghna anha. Dan dia ni kaifa terletak selepas kalimah yang memang perlu kepada dia, anta. Wa kaifa kunta, ini kunta saja sebut tak boleh, tak ada makna, mesti ada kena kunta kaifa. Kunta kaifa. So yang ni yang nombor satu, khabar kepada mubtada. Yang ni khabar kepada mubtada yang khabar kepada fi'il naqis, kepada kana kan. Ataupun dia jadi maf'ul sani, yang tadi kita kata ada dua maf'ul dulu. Contohnya kepada zanna. Zanna ni biasanya guna dua maf'ul dan saudara mara dia. Zanna wa akhawatuha, li zanna wa akhawatiha. Contohnya kaifa tazunnul amra. Tazunnu, bagaimana kamu dapati perkara itu? Al-amra. So tazunnul amra kaifa, kamu dapati perkara itu. Mati situ kan, tak selesai ayat tu. So ini maf'ul yang kedua, ini maf'ul yang pertama. Tazunnu al-amra kaifa. Ataupun kaifa dinasakkan kerana jadi hal. Wa imma nusiba ala hali, dinasabkan kerana dia hal. Hal kepada mimma ba'dahu, ini kalimah selepas dia. Mimma ba'dahu. Iza waqa'at qabla ma yustaghna anha, kalau dia terletak kepada kalimah yang tak perlu kepada dia pun. Maknanya kalau hal tak ada pun dia boleh faham. Sebab hal ni hanya menambah aja, repah-ratuh aja kan. Kalau yang tadi tu memang mubtada khabar ni memang tak boleh dipisahkan. Kalau hal dia fudlah aja. Maf'ul bih juga fudlah. So iza waqa'at, apabila kaifa terletak sebelum kalimah yang ma yustaghna anha, yang tidak perlu kepada dia. Maksudnya dia kaya. Yustaghna anha. Contohnya kaifa jaa akhuka. Kaifa jaa akhuka. Kalau kita kata jaa akhuka, dah faham dah. Nak tambah ayat lagi. Maksud ayat repah kata kaifa. Jaa akhuka kaifa. Datang saudara kamu tu macam mana? So macam mana itu dah hal. Ini kalau boleh buat cara lain, jaa akhuka ala ayyati halin, ataupun ayya ala ayyati halin jaa. Dia mari itu dalam keadaan bagaimana? Ataupun dia jadi imma nusiba wa imma, sini nasbun lah. Imma khabarun, imma nasbun lah kan. Imma nasbun wa imma nasbun ala
alal maf'uliyah. Jadi maf'ul mutlaq, maf'uliyatul mutlaqi. Contohnya tadi alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini kaifa sini ayya fi'lin. Wallahu a'lam.